Baik, Selangor FM yang on point dan lebih energetik kembali bersama Cempaka dalam Prisma Selangor FM 10.2 dan kita dah pun berada dalam Jom Ambil Tahu bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Wahab iaitu Pengarah Pembangunan Negeri Selangor dengan topik kita hari ini program kesejahteraan komuniti madani Sejati Madani. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk sihat hari ini? Alhamdulillah sihat DJ. Tadi Datuk dari office ke dari mana tadi? Dari office. Okey, baik Datuk. Kita terus kepada topik kita, program kesejahteraan komuniti madani Sejati Madani. Dan boleh Datuk jelaskan secara ringkas mengenai program ini dan juga peranan PPN Selangor bagi program ini. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Ramadan kepada semua pendengar setia Selangor FM. Terima kasih Selangor FM dan di Cempaka kerana sudi menerima kehadiran saya ke konti pada hari ini. Hadirnya saya di sini adalah untuk berkongsi dengan para pendengar dan warga Selangor khususnya berkaitan dengan program sejahtera komuniti madani. Menjawab kepada soalan yang diajukan tadi. Program sejahtera komuniti madani atau ringkasnya Sejati Madani adalah merupakan inisiatif baru Kerajaan Madani yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan tahun 2024 pada 13 Oktober tahun lepas. Unit Penyiasatan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ringkasnya ICU JPM telah diberi tanggungjawab untuk menyelia dan menyelaras pelaksanaan program Sejati Madani. Program ini sebenarnya merupakan pengisian kepada kerangka ekonomi madani yang berteraskan kepada konsep Malaysia Madani dengan berfokuskan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan aktiviti sosioekonomi komuniti setempat. Ini adalah sebagai ataupun untuk mendukung salah satu usaha kerajaan dalam mengurangi dan menangani isu kemiskinan, terutamanya miskin tegar dalam usaha kerajaan untuk menotakkan kemiskinan. Dan bagi mencapai hasrat ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan sejumlah 1 bilion di bawah program Sejati Madani bagi seluruh negara dan pemberian geran antara RM50,000 sehingga RM100,000 kepada setiap komuniti yang diiktiraf untuk menjayakan Sejati Madani. Dan dalam skop program pula, terdapat 5 sektor tumpuan Sejati Madani, iaitu pertamanya sektor pertanian dan makanan, iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti pertanian dan juga penghasilan makanan. Keduanya sektor jahitan dan kraftangan, usaha-usaha jahitan dan juga kraftangan yang lain. Ketiganya adalah sektor herba dan juga kesihatan, seperti tanaman herba, tungkat adi dan ataupun herba yang lain ataupun produk-produk kecantikan. Keempatnya sektor pelancongan dan juga hospitality. Ini sering kita dengar inap desa, homestay dan sebagainya. Dan seterusnya yang kelima adalah sektor aktiviti hijau dan juga kita semula, iaitu konsep 3R, recycle dan juga kita semula. Dan dalam konteks ini, ICU JPM akan berperanan dan bertanggungjawab untuk mengurus, menyelaras dan mengakhirkan dana kepada rakyat dalam konteks pembangunan dan aktiviti sosioekonomi komuniti. Okey, baik, macam Datuk cakap tadi kan, program Sejati Madani ini disasarkan kepada komuniti. Boleh Datuk jelaskan lagi, siapakah atau kelompok manakah yang boleh memohon program ini Datuk? Okey, boleh. Merujuk kepada kumpulan sasar, Sejati Madani disasarkan kepada komuniti yang telah dikenal pasti dan layak di Selangor. Seperti pertamanya Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JKPP, ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK. Selain daripada itu, terdapat juga komuniti Kampung Baru Cina, komuniti India dan juga komuniti Kampung Orang Asli juga telah dikenal pasti. Selain daripada komuniti kampung yang perlu mendapat pengesahan daripada pejabat daerah dan tanah ataupun agensi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah atau unit perancang ekonomi ataupun UPEN. Sebab ada terdapat beberapa komuniti-komuniti ini yang mana dia tidak berdaftar ataupun tidak mendapat pengesahan. Dan yang akhir sekali adalah persatuan penduduk yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan status pendaftaran yang masih aktif. Contohnya seperti di taman-taman perumahan, adanya persatuan-persatuan yang ditubuhkan ataupun KRT sebagai contoh. Dan tapi dalam masa yang sama juga saya ingin menarik perhatian dan mengingatkan bahawa pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO adalah di luar daripada konteks komuniti yang telah saya jelaskan seperti tadi. Jadi dia adalah terkeluar. Dan juga saya juga ingin mengingatkan kepada para pendengar bahawa program Sejati Madani ini
tidak melibatkan pembangunan fizikal dan infrastruktur tetapi lebih menumpukan kepada pembangunan sosioekonomi atau aktiviti ekonomi. Okey, baik Datuk, kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Jom Ambil Tahu. Baik, terima kasih yang mendengarkan kami di frekuensi ini di Selangor FM 100.9 pilihan tepat dan juga yang menonton kami secara live di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 dan kita berada dalam Jom Ambil Tahu tentang program kesejahteraan komuniti madani Sejati Madani bersama dengan tetamu kita yang ada di konti ini yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Wahab iaitu Pengarah Pembangunan Negeri Selangor. Baik Datuk, dari sudut yang lain Datuk tentang pelaksanaan program Sejati Madani ini, boleh Datuk kongsikan kepada para pendengar? Okey, berhubung dengan mekanisme pelaksanaan pula, selaras dengan keprihatinan Yang Berhormat Perdana Menteri semasa perasmian Karnival Usahawan Desa pada 25 November tahun lepas, yang menekankan pendekatan kerajaan berorientasikan bottom-up approach, di mana komuniti sendiri yang akan menentukan aktiviti ekonomi yang hendak dilaksanakan. Ini adalah kerana komuniti di peringkat akar umbi umumnya lebih arif akan potensi nilai komersial produk atau perkhidmatan yang mereka ada. Dan untuk makluman pendengar juga, aktiviti ekonomi yang hendak dijalankan hendaklah ataupun perlulah quick win ataupun boleh membuahkan hasil dalam tempoh yang singkat, iaitu antara 3 hingga 6 bulan. Dan impak dengan pendekatan tersebut akan dapat memberi ruang kewajaran dan kebebasan kepada komuniti untuk bermusyawarah bagi menentukan sektor utama pilihan mereka. Dan setiap komuniti boleh melaksanakan sama ada satu atau lebih aktiviti dalam sektor tumpuan yang sama ataupun gabungan beberapa sektor tumpuan ditetapkan dengan syarat tidak melebihi nilai geran yang ditawarkan antara 50 sehingga 100 ribu. Dan tempoh maksimum bagi pelaksanaan program ataupun aktiviti adalah selama 1 tahun. Dan antara program yang mungkin boleh dilaksanakan adalah seperti tanaman cili fertigasi, penghasilan kuih muih dan keripik, makanan dingin sejuk beku dan juga ternakan ikan. Sementara itu terdapat juga program dan juga permohonan yang mana tidak dibenarkan. Ini termasuk seperti saya katakan tadi, aktiviti pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti pembinaan pengubahsaian dan baik pulih bangunan, jalan dan peparitan ataupun aktiviti atau pembangunan yang dimiliki oleh individu ataupun yang boleh menimbulkan isu sensitif antara agama dan kaum dan pastinya yang mana tidak menepati skop program Sejati Madani. Tempoh maksimum pelaksanaan program ini selama 1 tahun ya Datuk. Okey, baik, saya rasakan ramai yang pendengar di luar sana yang nak memohon ni Datuk. Macam mana diorang nak mereka kat luar sana nak memohon dan bilakah tarikh permohonan ini dibuka kepada mereka? Permohonan Sejati Madani akan dibuka kepada umum secara atas talian melalui portal My Sejati Madani mulai 25 Mac 2024 sehingga 30 September 2024. Keterangan mengenai garis panduan, permohonan serta syarat-syarat dan peraturan boleh dirujuk di portal My Sejati Madani yang dibangunkan khusus untuk tujuan ini. Mana-mana wakil yang terdiri daripada kalangan ahli JPKK ataupun MPKK ataupun komuniti kampung baru, komuniti India yang mana telah diberikan kuasa atau wakil yang dilantik oleh Tok Batin bagi komuniti kampung orang asli boleh memohon pendaftaran ID di dalam sistem My Sejati Madani. Komuniti perlu memaknai sijil pelantikan pengurusi JPKK ataupun MPKK atau ketua kampung atau Tok Batin berserta dengan salinan penyata bank yang disahkan oleh pihak bank yang didaftarkan atas nama komuniti. Dan untuk ini hanya satu ID pengguna saja akan dibekalkan pada setiap satu komuniti dalam membuat permohonan. ID pengguna akan dijana dengan serta-merta melalui email selepas mengisi maklumat pendaftaran ID pengguna. Dan bagi pemohon, kita faham ada juga pemohon yang mana tidak mempunyai capaian internet. Pendaftaran ID pengguna boleh dibuat melalui Pejabat Pembangunan Negeri Selangor ataupun pejabat daerah dan pejabat tanah dan daerah atau Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI dengan mengisi borang secara manual, iaitu antaranya kalau kita kan NADI ni ada terdapat di Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh dan juga NADI di Semenyih bagi komuniti yang saya katakan tadi tidak mempunyai capaian internet. Baik. Dan pejabat
pejabat pengguna negeri, pejabat daerah ataupun nadi akan bertanggungjawab membantu dalam mendaftarkan maklumat permohonan yang dibuat secara manual ke dalam sistem MySejati Madani. Okey, baik, itu tentang permohonan sejati madani akan dibuka secara talian melalui portal My Sejati Madani pada 25 Mac 2024 sehingga 30 September 2024. Baik Datuk, kita nak berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali sekejap lagi dalam Jom Ambil Tahu. Baik, sekarang 12.19 tengah hari dan kita masih lagi dalam Jom Ambil Tahu tentang program kesejahteraan komuniti madani Sejadati Madani bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Muhammad Razali Wahab, iaitu Pengarah Pembangunan Negeri Selangor. Baik Datuk, selain daripada ICU JPM, adakah jabatan-jabatan lain yang turut terlibat dalam menjayakan program Sejati Madani ini, Datuk? Okey, pelaksanaan program ini didokong melalui peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Kewangan dan kerjasama strategik bersama dengan rakan strategik Kementerian Sektor Tumpuan. Seperti yang saya nyatakan tadi, 5 sektor tumpuan, iaitu pertamanya Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan bagi sektor pertanian dan makanan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi sektor jahitan dan kraftangan, Kementerian Kesihatan Malaysia bagi sektor herba dan kesihatan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi sektor pelancongan dan hospitality, dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi sektor aktiviti hijau dan juga kita semula. Dan semua kementerian yang terlibat ini akan menyediakan khidmat nasihat dan membantu komuniti berkaitan kepakaran masing-masing mengikut sektor tumpuan yang dipilih. Kementerian ini juga akan memberikan pandangan dan sumber rujukan kebolehlassanaan pemilihan program yang dikemukakan oleh komuniti selain bagi mengelakkan berlakunya pertindahan program dan pemberian dana kepada komuniti yang sama. Baik Datuk, boleh tak Datuk jelaskan di sini peranan PPN sendiri dalam program Sejati Madani dan apakah pula peranan komuniti dalam Sejati Madani, Datuk? Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Sejati Madani, setiap komuniti bertanggungjawab untuk mengemukakan laporan pelaksanaan program dalam tempoh 14 hari selepas program selesai dilaksanakan dan dikemukakan melalui ataupun melalui sistem MySejati Madani. Dan ICUJPM akan memantau pelaksanaan program ataupun aktiviti yang diluluskan dan jawatankuasa pemantauan di peringkat negeri yang dipengusikan secara bersama oleh pengarah pejabat pengguna negeri ICUJPM dan juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan, dan boleh membuat pemeriksaan dan juga lawatan fizikal ke lokasi aktiviti yang telah dijalankan mengikut pada keperluan. Dan melalui kajian penilaian keberkesanan program, pelaksanaan program yang diperkenalkan oleh kerajaan ini akan dapat dinilai, disemak dan ditambah baik secara berterusan. Baik Datuk, kata-kata akhir Datuk. Okey, akhir kata sebenarnya saya ingin menyeru kepada semua warga komuniti Selangor untuk mengambil peluang Sejati Madani ini untuk mempertingkatkan dan merancakkan ekonomi komuniti serta peluang untuk menghasilkan pendapatan setempat yang lebih bermakna. Harus diingat bahawa dana ini adalah berdasarkan kepada first come first serve, maka rebutlah peluang yang telah sedia ada. Dan para pendengar boleh melayari portal MySejati Madani untuk mendapatkan panduan lengkap permohonan Sejati Madani mulai 25 Mac 2024. Baik, anda jangan ketinggalan, anda rebut peluang ini. Bukan senang nak dibuka permohonan ini, Datuk. Pada mulai 25 Mac 2024 sehingga 30 September 2024. Jadi terima kasih Datuk atas perkongsian ini mengenai program Sejati yang akan memanfaatkan ramai rakyat di luar sana, dan semoga inisiatif Kerajaan Madani untuk membantu merancakkan ekonomi komuniti setempat akan menjadi satu realiti. Terima kasih DJ Parker. Ya, jumpa lagi.